Okey, terima kasih kepada sahabat kami Puan Endang yang telah menyentuh secara keseluruhan kes Cik Omar, Cik Soh ini. Okey. So kita pergi kepada seterusnya, kita agak sempitkan sikit dia punya skop kes ini, iaitu isu kes. Yang pertama, isu yang dibangkitkan ataupun isu yang ada dalam kes ini adalah yang pertamanya ialah negara Malaysia adalah negara Islam atau sekular. Itu yang ditimbulkan oleh peguam-peguam bela kepada tertuduh. Yang keduanya adalah sebagai warga negara Islam yang beragama Islam, mestilah berhukum dengan hukuman Islam, yakni hukum ataupun undang-undang syariah. Yang ketiga adalah Islam mestilah menjadi panduan kepada terbentuknya undang-undang yang diguna pakai di persekutuan. Yang keempat ini adalah intipati kepada segala isu-isu yang timbul dalam kes ini yang dipertikaikan dan juga dihujahkan oleh pihak peguam bela lah, iaitu perkara 3/1. Okey, seterusnya kita tengok kepada hujah pihak yang berkaitan. Okey, pertama kita tengok hujah peguam bela lah. Bagi pihak peguam bela, di sini saya rungkaikan ataupun kecilkan kepada dua bahagian. Yang pertama merujuk kepada perkara 3/1, Perlembagaan Persekutuan Islam adalah agama bagi persekutuan. Peguam bela dalam kes ini berhujah bahawa undang-undang negara mestilah selari dengan undang-undang syariah. Hukuman mati yang dijatuhkan di Mahkamah Tinggi adalah terbatal dan tidak sah. Yang kedua adalah tertuduh yang beragama Islam tidak diadili secara saksama mengikut acuan undang-undang syariah. Oleh itu, semakan semula terhadap tafsiran perkara 3/1 perlu dibuat sebelum kemerdekaan sudah ada undang-undang syariah. Apa yang mereka hujahkan ialah undang-undang syariah itu telah wujud sebelum kemerdekaan dan sebagai negara Islam yang mereka tafsirkan sebagai agama Islam itu agama persekutuan, hendaklah orang Islam itu berhukum dengan undang-undang syariah. Manakala pihak hujah penghakiman yang diketuai oleh Tun Salih Abah bersama panel-panel hakim menegaskan bahawa pengasingan kuasa di antara undang-undang berkaitan Islam dan undang-undang sivil. Ini telah disentuh tadi oleh Puan Endang. Yang kedua, Islam sebagai agama persekutuan tidaklah menjadikan Islam itu mengatasi perlembagaan persekutuan dan ianya tertakluk kepada penafsiran yang sebenarnya. Pihak hakim ataupun mahkamah menegaskan undang-undang yang tertinggi adalah perlembagaan persekutuan. Okey, seterusnya ialah kita tengok kepada keputusan kes. Yang pertama, daripada keputusan kes ini dapat kita rumuskan bahawa perlembagaan persekutuan adalah undang-undang utama. Manakala undang-undang syariah bukanlah undang-undang yang utama bagi persekutuan Malaysia, iaitu negara kita lah. Yang kedua, Mahkamah Agung pada masa itu dengan jelas menafsirkan perkara 3/1 bahawa perkataan agama Islam di dalam perlembagaan itu adalah berkaitan dengan perbuatan ibadah, matrimoni dan hari kebesaran Islam, yakni adat istiadat sahaja. Maksudnya mahkamah pada ketika itu menafsirkan secara tepat mengikut kaedah penafsiran penggubal lah. Dan yang ketiganya adalah menolak hujah kesemua peguam bela dan hukuman mati bagi kesalahan yang telah dilakukan itu dikekalkan. Keputusan tersebut sah juga tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Mahkamah pada ketika itu telah menolak hujah-hujah yang dikemukakan ataupun isu-isu kes yang dikemukakan oleh pihak peguam bela kepada tertuduh. Dan seterusnya kita tengok kepada okay, yang ini saya serahkan kepada alasan penghakiman. Okey, maaf. Alasan penghakiman. Okey, yang pertama ni kita rujuk kepada Mahkamah Agung pada ketika itu telah menimbang apa yang dimaksudkan dengan perkataan Islam dalam perkara 3/1 oleh penggubal perlembagaan. Yang kedua adalah Mahkamah Agung ketika itu berpendirian bahawa adalah menjadi hasrat penggubal perlembagaan persekutuan bahawa perkataan Islam dalam perkara 3/1 ditafsirkan dengan maksud yang terhad.
Yang ketiga adalah perkara 162 mengekalkan undang-undang sekular dan menghadkan undang-undang Islam yang ditadbir semasa tempoh penjajahan British, iaitu setakat hal ehwal perkahwinan, penceraian dan harta pusaka sahaja. Ini maksudnya telah menafikan hujah pihak peguam bela bahawa undang-undang Islam itu telah ada sebelum kemerdekaan. Dan yang keempat adalah perkara 162 telah mengekalkan kesinambungan undang-undang sekular sebelum adanya perlembagaan persekutuan. Yang ini juga yang kita sentuh tadilah. Dan yang kelima adalah hukuman yang dijatuhkan tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Itu yang dikemukakan ataupun alasan yang dikemukakan oleh panel-panel hakim yang diketuai oleh Tun Saleh Abbas. Okey, dan seterusnya kita serahkan kepada Tuan Ashri untuk seterusnya.